Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak itu tertentu bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang menurunkan akan Al-Quranul Karim sebagai panduman hidup bagi umat Islam dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla Jalaluh. Utusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai sebesar-besar rasul, semulia-semulia rasul yang diutuskan mari kepada ini dunia semenjak daripada dulu sehingga zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam, tidak ada siapa pun yang lebih, yang mulia, yang pangkat tinggi seumpama Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka dengan
rahmat dan nikmat anugerah daripada Allahu Jalla Jalaluh perkara tersebut tadi, kita sebagai umat dia, sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, boleh mari kepada ini dunia sebagai manusia, mari kepada ini dunia sebagai umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang besar, nikmat yang tinggi, hendaklah kita terasa di dalam hati. Utama sekali setelah daripada Tuhan kurniakan kepada kita sebagai orang Islam, lambang yang besar sekali, alamat yang besar sekali, nikmat yang besar sekali, kita boleh bergantung, boleh berdasar, boleh berdiri di atas jalan as-sunnah an-nabawiyah. Sama ada pegangan kita, sama ada ibadat kita, sebagaimana muamalat kita dan sebagainya, itu adalah satu nikmat khusus pula bagi kita. Kebanyakan Allah Subhanahu wa taala ni dia beri anugerah ni tapi tak ramah di kalangan manusia. Dengan sebab itu hendaklah kita syukur sehabis-habis syukurlah kepada Allahu Jalla Jalaluh, yang mana Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita. Umpama itulah yang kita itu hendak kita terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, we berasa hati kita ni gembira. Itu utama sekali. Yang kedua, hendaklah kita latihkan diri kita. Nak tengok kata gapakah ya Allah Subhanahu wa taala setuju dan redha terhadap kita. Tak lain tak bukan yang masa kita duduk ini masa yang penuh dengan fitnah. Tak kira fitnatul al-mal, fitnah harta benda, fitnah pangkat, fitnah cara mikir yang tak betul, fitnah beberapa fitnah tu dan fitnah ni. Maka masa yang kita duduk ni adalah masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis sahih Muslim, Nabi kata al-ibadatu fil haraj. Makna kata ibadah pada masa al-fitnah, masa yang penuh dengan kacauan-kacauan, penuh dengan cara mikir yang berpelik-pelik, penuh dengan fitnatul syahawat wa fitnatul al-muhlikat, fitnah-fitnah yang nak membinasakan, fitnah hawa nafsu dan sebagainya. Nabi kata kahijrati ilayya, seperti orang yang hijrah kepada aku. Mana ganjaran seperti orang hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kita pegang molek, gatum molek, paham molek. Jangan kita berdegih, jangan kita kanan dan kiri, duduk betul di atas siratal mustaqim, di atas dasar ilmu pengetahuan alasih. Bukan kita pergi dengan cara ikut dia, itu bukan. Itu adalah perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam kena duduk ambil tahu. Maka insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ni, kita hendaklah tengok sedikit maudhu' yang kita kena duk tengok sokmo, kena duk kecek sokmo, kerana cara mikir kacauan dan benda-benda yang pelik-pelik nak masuk di dalam akal fikiran kita. Takutnya kita itu jadi gelecah daripada benda hak benar. Kerana benda hak benar ni golek ke manusia yang tak setuju. Kerana ia tak betul dengan hawa nafsu dia. Dan ia tak tak setuju dengan keadaan kebanyakan daripada manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang nak bawa benda-benda pasti kena duk kecek, kena duk dengar, kena duk ambil tahu sokmo-sokmo. Janganlah kita itu membelakangi perkara-perkara yang kita nak mengaji belajar ini.
Kerana bukan sekadar kata kita ni mengaji we tahu. Bahkan kita mengaji kena ada niat. Kena ada qasad, tuju di dalam hati kita, kata kita nak bawa pula ilmu pengetahuan sakut paut dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nak sampaikan kepada umat masyarakat pula. Kena berani menegakkan benar-benar. Kerana ini adalah kerja kewajipan kita. Ya Allah Subhanahu wa taala letakkan amanah kepada kita. Mengaji wi faham wi sungguh. Mengaji wi siapa akan boleh jawab semua soalan yang duk tanya-tanya di dalam diri kita. Sehingga kita boleh menyelesaikan apa yang duk jadi sebab, jadi tertutup, tergelak di dalam hati kita, dalam tubuh badan kita, dalam jiwa kita, akal fikiran kita. Kita kuasa nak melepaskan perkara-perkara tersebut tadi itu dengan cara detailnya, dengan cara satu persatu. Bagaimanakah kita nak jawab kalaulah kita tidak ada ilmu pengetahuan? Kita jangan buat mudah tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ni bukan makna kata 2 minit ataupun 3 minit ataupun 3 jam ataupun 13 jam. Tak. Mas'alatul iman, mas'alatul iman, masalah iman, masalah yang penting sekali. Tidak ada masalah yang nak lebih penting lebih daripada mas'alatul iman. Kerana ibadat kita terhenti di atas iman kita yang benar. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan masa untuk membinakan iman, membinakan keasaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, sampai masa sampai katanya alim ulama kita daripada ahli sejarah guna masa 13 tahun. 13 tahun Nabi guna masa. Jangan buat mudah. Dengan sebab itu jangan kita buat belakangi. Jangan kita buat tidak menghampakan masalah ini. Kerana kebanyakan daripada cara mikir yang nak memunuhkan diri kita, dia kata masalah iman ni kita belajar 13 minit pada cukup lah. Lah. Kalau pada nascaya semulia-mulia Rasul tadi yang kita sebut, dia guna masa 3 minit sudah. Guna apa sampai ke 13 tahun? Dua ayat gapo gitu lalu. Kenapakah ayat Al-Quranul Karim kena baginya Makki dan Madani? Tak payah duk bagi ya. Kalaulah dengan cara mikir hak tu. Tetapi kebanyakan manusia tak nampak. Nampak benda hak dekat saja. Nampak benda hak depan mata dia saja. Apabila mari coba tunduk manusia itu daripada pendirian asal. Pendirian asal yang molek. Dia suka kepada alasan agama, suka kepada mas'alatul iman, masalah mengasahkan Allah Ta'ala, masalah nak sebarnya perkara-perkara tersebut, masalah nak menegakkan masalah tersebut. Akan tetapi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Hak tu hak takut. Apabila dia pergi jumpa ketua-ketua daripada manusia yang cara mikir itu penuh daripada asal, akan tetapi kita tertipu dengan rupa dia, tertipu dengan pedaya dia, tertipu dengan pakaian dia, sehingga kita tinggal pendirian kita hak asal. Itu adalah alangkah perkara tadi itu sebagai cubaan yang besar sekali, dan itulah dinamakan tazilla qadamun ba'da thubutiha. Jadi geleceh pendirian seseorang setelah daripada Tuhan menetapkan. Dengan sebab itu mas'alatul iman, masalah tu kita mengasahkan Allah Jalla Jalaluh, masalah kita nak mengenalkan Allah Jalla Jalaluh, pasti kita kena tegak, kita kena dengar, kita kena kecek, kita kena mengfreekan masa kita supaya kita senantiasa dibelakan oleh Allah Ta'ala dengan asbab-asbab yang kita itu sendiri yang cari. Tak boleh ada jalan yang lain. Mari kita sendiri kena usahakan diri kita, nak jagakan diri kita utama sekali. Karena itu Allah Ta'ala sendiri yang suruhkan kita jaga,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang yang beriman, hendaklah menjagakan dirimu itu daripada api neraka. Apakah api neraka dikatakan ahli tafsir di situ? Makna kata cara-cara yang membawakan orang itu kepada api neraka. Hak besar sekali, yakni salah faham terhadap Allah Ta'ala dan Rasul. Faham tak betul dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul itu kehendak. Dengan sebab kekurangan ilmu pengetahuan. Kenapa jadi kurang ilmu pengetahuan? Kerana kita itu mendekati diri kita dengan mereka-mereka dan perkataan-perkataan, cara mikir mereka yang buat main-main terhadap perkara tersebut tadi. Membawa ada kata kita ni jadi gelicir, jadi rebah daripada pendirian kita hak asal. Ini banyak yang kita boleh tengok dalam sejarah, yang boleh kita tengok di dalam tulisan-tulisan alim ulama kita semenjak dulu sampai sekarang, yang boleh kita dengar dengan telinga kita daripada mulut-mulut para ulama, yang boleh kita tengok dengan mata kepala sendiri terhadap mereka-mereka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuba seumpama itu. Dengan sebab itu, Allah jagalah kita dengan mas'alatul iman kita kepada Allah. Masalah tu keasaan, masalah kita nak mengasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti kita kena jaga. Dengan sebab itu, insya-Allah pada malam yang mulia ini, marilah sama-sama kita membukakan hati, bukakan pandangan kita, dan bukanya cara memikir kita, memfreekan masa kita dan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya nak mengaji, nak tengok, nak dengar, nak faham tentang isi kandungan Al-Quran, tentang isi kandungan Al-Quranul Karim. Kerana Quran ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat turun mari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada dua bentuk bagai daripada ayat-ayat Allahu Jalla Jalaluh. Kerana kita apabila tak faham sungguh, insya-Allah kita akan sebut sama benda ni. Kita nak buat sistem seperti orang mengaji, orang makan, orang minum, orang berpakaian, ya kena pakai sama, kena minum sama, kena mengaji sama, kena makan sama. Kenapa? Kerana masalah ni masalah asas, masalah penting. Kalau tidak, hina secaya kita akan juluh. Kita tak usah kira kanan, tak usah kira kiri, tak usah kira orang tu dan orang ni. Tak. Mas'alatul iman, masalah iman kita, masalah kita nak mengasakan Allah Ta'ala, kita dengan Tuhan kita. Di atas ilmu pengetahuan yang kita mengaji, ambil daripada alim ulama kita dengan alasan, bukan dengan huraian saja, dengan alasan daripada tokoh tu, tokoh ni, daripada Allah Ta'ala dan Rasul sendiri, supaya kita tak gelecah, tak gelicir dalam masalah. Kalau tidak, nascaya apabila kita pergi jumpa dengan Tuhan, kita nak jawab gapo dak pai Tuhan. Setiap orang kena jumpa dengan Tuhan, kena bawa alasan yang dia itu ngaji belajar mari. Jangan kita sekadar kata nak harap orang tu, harap orang ni. Dalam agama Islam tidak ada agama nak harap orang tu, harap orang ni. Ajaran tu tak ada diasaskan. Setiap orang kena semaya, setiap orang kena puasa, setiap orang kena buat haji bagi orang kuasa, setiap orang kena zakat kalau dia ada harta dan sebagainya. Tiap-tiap orang kena bawa amalan dia, bawa iman dia dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang kita ni tahu belaka dah. Dengan sebab itu, marilah kita dengarkan malam ini, insya-Allah kita nak kecek tentang ayatul mutasyabihat wa ayatul muhkamat. Munasabah kita, insya-Allah lah, tiap-tiap hari itu kita boleh dengar dah pentafsiran Al-Quranul Karim daripada majlis kita yang kita kemuka lagi
dengan beberapa kali kita berjumpa insya-Allah kita pakat berdoalah supaya kita itu boleh berterusan. Kerana manhaj salah ni berhajat kepada diri kita seperti kita berhajat kepada makan minum. Seperti kita berhajat kepada tempat kediaman. Seperti kita hajat kepada pitih wang duit. Bahkan dia itu lebih daripada itu lagi. Kerana itu adalah makanan hidup kita. Dan jarang dan kurang pada zaman yang dulu-dulu hingga sekarang orang nak akadnya manhaj salaf kepada umat manusia. Kerana manhaj salaf ni adalah manhaj yang nak mengajakkan kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Bukan nak mengajak kepada orang tu dan orang ni. Bagi mereka yang mempunyai akal fikiran yang waras, boleh fahamlah apa yang kemuka dengan itu perkataan. Akan tetapi kalaulah tidak ada akal fikiran yang waras, nescaya dia tak boleh nak faham. Itu adalah tepat dia. Tak ada masalah kita tak benda yang tak jadi sesuai itu tak tepat, tak sesuai. Kita akad benda sesuai, kita akad tak tepat dia. Itulah orang yang abqari, orang yang cidik pandai, orang yang bijak. Bukannya orang yang tak pandai, orang yang tak bijak, orang yang tak ada tahu nak letak. Itu adalah bukan tepat yang kita nak kecek di sini. Jadi al-muhkam wal mutasyabih di antara manhaj salaf dan manhaj hak bukan salaf. Dalam dunia ni hak tu ya orang Islam kita. Nampak tak tu? Kita faham jadi molek. Sebab gapo kita nak ikut manhaj salaf? Kerana manhaj salaf ni lah adalah manhaj ataupun mazhab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepadanya. Sahabat semua duduk atas manhaj ni. Tabi'in semua duduk di atas jalan ni. Atba'i tabi'in duduk atas jalan ni. Imam Pak duduk atas jalan ni. Imam ni orang di kalangan ahli hadis duduk atas jalan ni. Imam Qur'an 10 orang. Daripada tokoh tu tokoh ni. Orang duk baca Qur'an, qiraat 7, qiraat tu qiraat ni. Duduk di atas akidah salaf, manhaj salaf belaka. Salaf bukan sekadar mazhab masa saja, dak. Bah ke jalan ni perikut pelaturan dia tu. Itu yang kita telah faham dan kita telah royak memahami dah masalah ni. Dan sebagainya. Maka kita nak ikut akan itu mazhab. Nak ikut akan itu manhaj. Daripada orang yang berpegang dengan jalan yang salaf itu sendiri. Kerana banyak daripada golongan manusia setengah-setengah, dia tak cerak dalam masalah, faham dan telinga dia tak cerak. Dia dengar mazhab salah jadi mazhab salah. Dengan sebab tua berdoa, dengan sebab telinga dengar kurang faham, kurang terlekat mana perkataan, jadi gua suara membawa pada kata dia ni faham kata mazhab salaf iaitu mazhab salah. Ini adalah kecacatan daripada mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala tak dakwi kekuatan. Maka kita ada mazhabus salaf as-salih. Mazhab as-salaf, bukan mazhab hak lain. Nampak tu tak? Baik. Kalau gitu Allahu Jalla Jalaluh bawa turunnya Al-Quranul Karim. Dalam Quran Tuhan raya ayat yang ke-7. Tuhan kata huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Berarti molek. Terjemah dengan cara sepatah lalu, Tuhan kata huwa, Allah lah yang menurunkan di atas engkau wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam akan kitab, makna akan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala yang waktu turun daripada di sisinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas
hati Nabi kita melalui Jibril alaihi salam. Al-Quran turun daripada Allah Jalla Jalaluh, turun daripada Rabbul Alamin dengan nasil Quran, dengan nas daripada Quran. Tak berhajat pada kita takwil kata turun daripada tu, turun daripada ni, tak, turun daripada Allah Jalla Jalaluh. Mereka yang tak beriman dengan sifatil ulu, sifat tertinggi Allah Ta'ala, zat dia di atas segala makhluk, maka bercenggahlah dia dengan ayat Al-Quranul Karim. Silatlah pahal dia daripada ajaran Al-Islam yang asal. Kerana Quran ini turun daripada Allah, menunjuk kata Allah Ta'ala itu atas daripada sekalian alam. Tuhan kata, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Quran itu turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazala bihi ruhul amin. Waktu turun daripada Allah Ta'ala itu, iaitu Al-Quran itu oleh Jibril alaihi salam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Kepada Nabi, di atas hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada di atas muka bumi itu pada zaman itu, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang tetap, yang nyata, yang terang, tidak adanya keraguan. Itu adalah Al-Quranul Karim hak kita. Itu adalah Nassul Quran daripada wahyu Allah Ta'ala yang tak berhajat. Tidak ada jalan kita nak pergi takwil lain daripada tu. Nah, Al-Quran itu turun daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu tertinggi di atas segala makhluk, maka Quran itu turun daripadanya. Itu adalah aqidatul muslimin. Pegangnya orang Islam. Kebanyakan orang takut nak kecek gini. Takut maslahat tu, takut maslahat ni. Tak. Kita hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya jua. Pasal takut tu tak takut ni. Rezeki kita Allah Ta'ala yang jamin. Naik turun kita Allah Ta'ala yang jamin. Hidup mati kita Allah Ta'ala yang jamin. Sehat sakit kita Allah Ta'ala yang jamin. Pahala dosa kita Allah Ta'ala yang kerja dia. Neraka syurga kita nak turun nak pergi Allah Ta'ala. Nak selamat tak selamat Allah Ta'ala. Apa-apa kita takut, gapo yang kita takut. Takut tak ada nak makan. Takut kita itu putus kawan-kawan. Takut kita payah nak duduk. Takut tu takut ni. Fattaqun. Fattaqullah. Maka hendaklah kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecek. Royak. Dengan alasan. Dengan cara. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita kecek. Khalas. Balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Sampaikan. Sampaikan apa hak Tuhan suruh sampai. Ngaji dah, faham dah, hurai boleh dah, siapa? Allah Ta'ala sendiri yang selamatkan kita daripada musuh-musuh dia. Tak sabi mat. Ini adalah kerjaan kita. Ini adalah perkara yang kita itu kena ambil tahu. Orang tak siap ya. Calon diri kita jadi orang Tuhan sudah. Lagu mana? Ini. Ini Quran. Minhu daripada Quran tadi itu ayatum muhkamat. Ada ayat yang muhkam. Ayat yang pahal selalu dah. Mana daripada ayat dia tu tak ada kena kembali situ kembali sini, tafsir setengah di atas setengah dak. Pakai satu tu ya direct pahal selalu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang yang beriman, sebutlah, mengingatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ingatan yang banyak. Siam hari, pagi, petang dan sebagainya. Getih lalu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, difardu di atas kamu itu puasa sebagaimana difardukan di atas umat-umat yang dulu. Harap-harap mung tu dengan sebab puasa kamu dapat mung tu maqam at-taqwa. Direct lalu.
Itu makna kata minhu ayatum muhkamat. Minhu ayatum muhkamat. Lalu Allah Ta'ala kata hunna ummul kitab. Ayat yang nyata tadi itu hak tulah, muhkamat itulah ibu segala kitab. Mana pasti kita kembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat. Lagi insya-Allah kita akan tengok rupa-rupa setengah-setengah daripada misal-misal yang hamba nak bawa datang di sini. Kata bagaimanakah kita nak kembalikan ayat mutasyabihat kembali kelik pada ayat muhkamat. Tadi kita akad ayat mari tu dengan cara sepatah lalu. Nak nampak tak ayat muhkamat? Rupanya gitu. Rupanya umpama tu. Nampak tu tak? Tu dia. Kerana dalam Quran kita ni Tuhan tegah. Kata ada ayat muhkam. Ayat muhkam ni mana kata ayat yang nyata terang. Nak kembalikan ayat muhkam, ayat mutasyabihat lagi kita akan sebut. Nak kena kembali klik dia. Apabila kita kembali klik pada ayat mutasyabihat, klik pada ayat muhkamat, zal. Habislah benda yang dah jadi kesamaran tu. Tak ada dah lah. Cukup tu yang gitu. Faham tu tak? Jadi seolah kata dalam Quran kita ni, ya ada tepat yang Tuhan suruh kembali klik kepada dia. Ada ayat nyata, satu ayat yang jadi asas, kembali hak tak nyata kepada dia, habis masalah. Sebab itulah daripada pahaman di sini, ahli tafsir, semua daripada tokoh ahli tafsir, bilalah daripada salaf sampai sekarang, waktu bik kaedah kata, Al-Quranu yufassiru ba'duhu ba'dah. Quran itu mentafsir setengah di atas setengah. Kenapa? Kerana tafsir ni makna nak menyata. At-tafsir bermakna idah. Nak menyata, nak terang. Terang apa? Kerana ada kesamaran. Kesamaran nak kembali kepada mana? Kena kembali klik pada muhkamat. Sebab muhkamat itulah tepat menerangkan. Tepat mencerahkan. Tepat yang jadi alasan yang tepat kita nak gantung hak tak cerah ni, kembali klik sini. Itu cara hak Tuhan raya. Itu Allah Subhanahu wa taala ni, Quran ini adalah kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kita yang ayat dia itu muhkam. Apabila kita kembalikan ayat tadi itu hak mutasyabihat kepada muhkamat, habislah masalah. Apabila habis masalah, nascaya kata Quran adalah hujah di atas manusia. Kata ini maksud hak Tuhan nak, ini maksud hak Allah Ta'ala nak, ini hak Tuhan kena, ini hak Tuhan tuju dan sebagainya. Orang yang tak mau nak kembali klik kepada ayat ayat muhkamat kepada ayat mutasyabihat, itu lagu mana Tuhan mensifatkan nanti kita dengar. InsyaAllah pada malam ini kita boleh nampak satu rangka kata ayat muhkamat rupa lagu mana, ayat mutasyabihat rupa lagu mana. Nampak tu tak? Lagi insyaAllah ta'ala kita pakai berdoa lah supaya benda tu berlari tubik mari di atas lidah hamba daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita boleh menyelamatkan diri kita daripada fitnah semasa. Wa ukharu mutasyabihat, dan hak lain tu mana kata satu lagi daripada kumpulan ayat adalah ayat mutasyabihat. Apa makna mutasyabihat? Mana ayat yang tak nyata, tak jelas. Tak nyata, tak jelas. Sebab apa? Sebab ada kesamaran. Tak kira dalam masalah gapo-gapo pun dia tak cerah, tak cerak. Tak nyata, kita nak faham tadi itu faham jadi tak betul. Pasti kita kena kembali ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat. Sebab apa kena kembali? Yang ni ada kesamaran. Apa makna kesamaran? Tak nyata, tak jelas. Kita nak faham supaya Tuhan nak ni tak jelas. Lalu pastilah kita kena kembali ayat tadi itu kepada ayat muhkam. Ayat muhkamat supaya nak kita faham kata Tuhan nak gini. Nampak tu tak? Ini adalah inti kita tahu. Kemudian ayat mutasyabihat ini dalam Quran ni banyak.
Ghalib ke mereka yang hati ada habu'e tertentu bukan bersih kerana Allah Ta'ala betul-betul dia suka gantung kepada ayat-ayat mutasyabihat. Dia suka gantung kepada ayat yang tak nyata, tak cerak. Kemudian dia tak mahu nak kembali klik kepada ayat muhkamat sebagai hunna ummul kitab, sebagai ibu bagi kitab. Ibu-ibu ni mana kena? Apabila anak ni ke, perhubungan di antara anak dengan ibu ni adalah perhubungan rapat. Apabila ada masalah gapo-gapo, dia nak pergi tuju pada ibu tu dulu. Kerana perasa hati tu. Dengan sebab itu kalau ibu hak molek, fabiha wa ni'mah. Kalau ibu tak molek, ia hajar anak jadi tak molek. Ha? Nampak tu tak? Semua tadi ada jadi di dalam hidup masyarakat punca daripada ibu. Masyarakat hak jadi molek pun punca daripada ibu juga. Punca daripada orang perempuan. Bukan semua orang perempuan lah. Nak ayat kata, nak we tahu kata, kebanyakan alhamdulillah orang molek belaka, tetapi semua dalam molek tadi itu dalam dunia yang ada hak tak molek. Ya kembali ke situ. Apabila kembali kalau mak hak molek, masya-Allah. Seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Alama azkur Zubair ibn Awam ke anak-anak cucu dia lah. Dia kata, saya ni berasa takut. Berasa takut apabila masuk dalam medan perang. Apabila kita ni kena kena permusuhan lah di antara kita dengan orang tak beriman. Yang jadi kena soyak kulit demo ke gapo ke, dia dah berasa gerung dalam hati. Lalu dia kembalikan masalah tu kepada ibu dia. Mama dia kata, kambing apabila semelih dan nak soyak kulit lagu mana pun tak sakit dah. Tu nak ayat kata hemuh orang perempuan. Hak yang molek, hak boleh akaknya agama Islam gitu. Seperti Khadijah, orang perempuan. Seperti siapa lagi? Apa nama ni? Aisyah dan sebagainya. Puak-puak ni. Hak duduk belakang. Kalau kita tengok sahabiyat hak duduk sekeliling Nabi SAW. Sebab tu Tuhan menamakan ayat muhkamat adalah ibu. Karena semua kena kembali ke dia. Tapi kalulah ibu ni sebaliknya nasallahu taala assalamu wal afiyah tak molek. Jadi lagu mana jadi? Hak jadi tak ada jadi. Tak ada jadi kuat mana? Jadi kau kuat. Jadi kau tambah api. Anak cucu tak adalah mana lagi. Mak cerah. Gitu lalu. Nampak tak tu? Itu adalah kita boleh tengok dalam masyarakat. Dengan sebab itu Tuhan guna nawi manusia faham kata ayat muhkamat adalah ayat ibu. Kena kembali ayat tu kepada dia, barulah faham maksud hak Tuhan nak. Maka setelah daripada Tuhan bagi dan buat rupa, nawi kita faham daripada maksud ayat dulu. Maka kita mai tengok ulama yang tafsir supa dalam mafhum hak kita beri tadi tu. Lah mana? Dia kata setelah daripada Tuhan bagi ada kumpulan ayat, dia ada hak sejumlah ayat muhkamat dia sebagai ibu, dan sejumlah ada ayat mutasyabihat. Lalu Tuhan kata fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka ada pun mereka yang ada dalam hati dia tu penyakit. Penyakit berapa di sini? Banyak Penyakit pasien kata tak boleh nak terima daripada Allah. Satu. Penyakit kata tak boleh nak royak benda hak benar. Dua. Penyakit pasien kata penakut nak akaknya kebenaran. Tiga. Penyakit habuai dunia. Pak, banyak penyakit. Bila? Itu kita wari sebagai seperti. Boh lagi ya. Kita tengok kita bubuh lagi. Tapi janganlah kita lagi waktu turun tahu nampak? Kita tahu sekadar ilmu ni, ilmu hak dalam ni tak pasti kita royak ke orang belaka. Orang nak buat, jangan kata nak buat nasi daging, orang tak royak cara. Jangan kata hak lain. Kita nak royak belaka, tak boleh lah tu.
Ikut hak mana ada tahu royak belaka, dak ya kena ada taruh ratik hak ni boleh royak. Ya gitu barulah kita hidup di atas muka bumi ni jadi sempurna molek. Nampak tu tak? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Dia akan ikut ayat mutasyabih. Kita tengok semua daripada mereka yang hati penyakit ni dia wari ayat mutasyabih, kamar dia nak gonye. Yang nak gonye kan supaya apa? Supaya orang tadi jadi terikut, termakan dengan cara mikir dia. Semua tak kira lah. Kalau kita tengok dalam kumpulan orang beriman dah tapi hati penyakit dia wari ayat ni. Nampak tu tak? Terkadang dia menamakan ayat muhkamat sendiri tu dengan mutasyabihat. Terkadang sampai setara tu. Terkadang dia wari satu jumlah daripada ayat yang dia kerak di awal, kerak di akhir supaya nak punahnya maksud hak Tuhan nak. Dia wari lota kepada masyarakat. Kata ni, kalau nak turut Quran jadi gini. Kalau nak turut Quran pula tu, ya Allah, berani kecek di atas lidah. Kalau nak turut Quran jadi gini. Kalau nak turut Quran betul-betul jadi gini. Sedangkan dia potong ayat di awal dan ayat di akhir, ambil tengah. Ini panggil kata ya apa nama fayattabi'una ma tashabaha min. Wa apa lagu tu? Ibtira'al fitnah. Ibtira'a fitnah. Kerana nak jadi fitnah dalam masalah pahami manusia. Hak betul dah. Allah Ta'ala raya kata Quran turun daripada dia. Turun di sisi dia. Ni kata tak. Turun daripada langit yang ketujuh. Turun daripada lauhil mahfuz. Turun daripada tu, turun daripada ni. Ya Allah. Ini adalah ibtira'al fitnah. Nak fitnah. Orang dah faham molek dah. Kata Fir'aun tadi itu bukan orang beriman. Orang dah faham molek dah. Kata Abu Talib itu bukan orang beriman. Mari hak ni. Ya wari ayat-ayat pasal dia tadi. Ni goyak kata hak ni orang beriman. Ni ibtira'al fitnah. Wabtira'at ta'wilih. Dan dia nak ubahnya ayat Quran pasti kena wari. Kalau nak ikut Quran betul-betul nak turut sepatu ayat, pastilah lah mana kita kena gana sini tak turut. Gana sini tak turut tadi itu ya wari ayat mutasyabih. Sedangkan apabila kita tengok pada awal ayat, di akhir ayat, yang nampak selalu dah kata maksud macam mana. Juga kalaulah kita tengok kepada ayat yang lain yang mentafsirkan setengah daripada tu, kita akan nampak juga kata dia itu maksud hak Tuhan nak tu gapo. Ya Quran kita ni dia tak boleh nak lari. Ya tak boleh nak lari sama sekali. Nak pergi buat serupa dengan hawa nafsu orang nak tu tak. Ya Quran ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran itu mari daripada lain daripada Allah Taala, hina secaya Quran itu akan dapat perselisihan, cengah, belaga sama sendiri sebagaimana ahlul fitnah itu nak. Ini bukan. Quran ini daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada tu daripada ni. Saya tak pernah dengar daripada ahlul fitnah ataupun alladzina fi qulubihim zayghun. Mereka yang ada penyakit dalam hati, malaikat dia bawa datang semua ayat mutasyabihat untuk menggonyelkan pegangnya ummah. Apabila kita tengok, kita kembali kepada ayat muhkamat, kita tahu kata mereka ini adalah ahlul fitnah. Mereka ini adalah ahli zaigh, mereka yang ada penyakit dalam hati. Fattaqullaha ya ibadallah. Takut olehmu akan Allah Ta'ala, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buat lagu tu. Kalau tak faham, ngaji we faham. Kalau faham dah, kalau kacau lagi, ya Allah. Ya Allah, ittaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Jangan. Takut akan api neraka. Wattaqun nar allati wa'iddat lil kafirin. Takut api neraka tu yang Tuhan sedia bagi orang kafir. Akan tetapi kalau kita orang beriman main lagu tu, tak selamat. Nampak dah? Tak selamat. Baik. Setelah daripada tu Tuhan kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Dan tidaklah mengetahui hakikat perkara hak Tuhan raya. Hakikat benar tu. Malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua.
Kalau kita nak wakaf, dia kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Makna hakikat benda tadi itu tak tahu benda tu malaikat Allah Taala. Hakikat nak keluar bila Ya'juj wa Ma'juj, tak ada dia boleh tahu. Hakikat bila nak berlakunya hari kiamat, masa mana, minit mana, Allah Taala hanya jua tahu. Hakikat bila nak bangkitnya manusia keluar tu daripada kubur, Allah Taala yang tahu. Hakikat bila Allah Ta'ala nak memperkenalkan doa seseorang daripada hamba, Allah Ta'ala yang tahu. Nak sakat tak boleh. Hakikat sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang tahu, orang lain tak boleh tahu. Itu makna kata kalau kita wakaf, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nampak tu tak? Warrasikhuna fil ilm. Kalau kita pakai wawul isti'naf di sini, makna kata orang yang bijak pandai di dalam masalah urusan agama, yaquluna amanna bihi. Mereka itu kata kami beriman dengan ayat Al-Quran. Yaquluna amanna bihi. Kami beriman dengan ayat Quran. Ayat Quran yang mengandungi apa? Yang mengandungi mutasyabih ataupun muhkamat. Kami beriman belaka. Nampak tu tak? Kami beriman belaka. Beriman semua. Tak kira mutasyabih ataupun muhkamat. Tapi setengah ulama dia gini. Cara dia baca. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Pakai wawul isti'anah, pakai wawul atfiyah. Maka apabila pakai wawul atfiyah, maknanya di antara Allah Ta'ala dengan ahli ilmu di kalangan ahli tafsir, sama-sama musyarakah tahu makna bagi ayat tu. Makna ni makna bahasa kita, makna hak boleh kita faham tu lah. Bahasa saya panggil kuamai hak dia tu. Arti dia tu. Kita boleh faham tu. Musyarakah di antara Allah Ta'ala dan ahli ilmu di kalangan ahli tafsir utamanya tahu makna Tuhan royak ni gapo Tuhan nak. Tahu kata makna hak Tuhan royak ni Tuhan maksud macam mana. Walaupun Tuhan ni tahu dengan cara mutlak, ahli ilmu ni tahu dengan cara muqayyad. Makna kana? Makna kata ilmu, hak ahli ilmu boleh tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak tu bagi wi. Sebab itulah Abdullah bin Abbas dia kata, ana mimman ya'lamu ta'wilahu. Aku setengah daripada mereka ya Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu akan ta'wilahu, akan tafsirahu. Kalau gitu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kalimah ta'wilahu, kalau kita wakaf di atas Allah, makna ta'wilahu ay haqiqatahu wa kaifiyatahu. Hakikat dia dan kaifiyat dia. Adapun kalau kita tak ada wakaf di atas lafaz Allah, kita wak sambung pakai wawul atfiyah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna. Maka ta'wi di situ bermakna tafsirahu wa tabyinahu. Tafsir dan keterangan. Tafsiran makna keterangan dan penjelasan. Hera tu tak? Tu makna kata yang ulama kita pakat sebulak suara gitulah. Gilah ngaji dengan siapa pun, orang tafsir mana pun, lah kitab gapo pun, ia akan royak lagu tu. Nampak tu tak? Tapi syarat min ahli sunnati, daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah makna mereka yang duduk di atas sunnah Nabi dan duduk di atas jalannya para sahabat tabi'in atba'it tabi'in. Bukan hak lain. Nampak tu tak? Bukan hak lain. Nak cek lagu mana? Tengok. Kata pendapat sahabat dia ada ke tak? Tabi'in ada ke tak? Atba'it tabi'in ada ke tak? Di dalam majlis dia yang mengajar tafsir. Jelah. Kalau jelah, hak tu jelah. Kalau dah sebut biasa berjising jauhar arak, hak tu bukan. Hak tu ahlul kalam. Kita faham. Dia orang Islam, ya memang orang Islam. Tetapi dia ni ahlul kalam. Bukan ahli sunnah yang bulat-bulat. Tu. Faham situ. Nampak tu tak? Ahlul kalam. Ma'ahlan kita sebut lagi. Nak wi masyarakat ni boleh buat beza. Ni ahlul kalam nah. Hak ni ahli sunnah hak betul-betul.
Dia ni orang Islam. Ya, orang Islam. Boleh kita wisalah dia, boleh kita buat muamalah dengan dia, boleh kita ajak dia makan nasi di rumah, kita sign dengan dia, apa tak ada apa. Tapi dia aliran Ahlul Kalam. Itu tak? Tapi sekarang alhamdulillah orang tak ada ambil mana dah tu. Pakat klik pada sunnah ramai dah sekarang lah ni. Kenapa? Karena hadza fadlullah, ini kelebihan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Faham tu tak? Tu kita faham. Sebab apa warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi? Sebab apa dia kata gitu? Kullum min indi rabbina. Semua itu tak kira mutasyabih, tak kira muhkamat, semua ayat Tuhan kita berlaku. Aku berimej kata itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Akhir ayat, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tak boleh nak mengambilkan pengajaran daripada apa hak Tuhan royak tadi ni, malaikat orang yang mempunyai hati fikiran yang jelas dan waras. Itu sahaja. Kalau tidak, nescaya nak terima tak boleh apa hak Allah Taala royak mari di sini. Berkatanya Imamul Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Di dalam tafsirnya, kita tengoklah di dalam tafsir dia tentang masalah ini. Dia kata kerana saya nak baca wi dengar. Dia kata ikhtalafa al-ulama'u fil muhkamat wal mutasyabihat ala aqwalin adidatin. Jadi ada perselisihan para ulama. Selisih boleh para ulama. Dan kita pun terima selisih. Selisih hak mana? Selisih yang ada sama-sama ada hujah. Bukan selisih tak ada hujah, tapi adanya fanatik ke, adanya tak seterima benar-benar ke dan sebagainya, itu bukan. Hujah kena ada. Boleh nak khilaf. Amo tak nampak gini. Alasan ada gini. Okey. Bukan mana kata apa tak nampak gini. Ikut amba nak jadi gini. Amba lagu ni. Amba nak faham lagu ni ikut amba. Tu tak boleh. Itu panggil bukan khilaf pada hakikatnya. Ini panggil pecah tubik daripada al-Islam. Pecah tubik daripada jamaatil Islam. Jemaah Islam. Jemaah mana kata orang Islam hak umum. Pecah tubik. Tak boleh lagu tu. Salah lagu tu. Nampak tu tak? Itu adalah salah besar lagu tu. Tu. Kemudian insya-Allah kita akan tengok pula. Nampak tak tu? Tu. Tengok pula. Dia kata di atas pendapat khilaf tadi itu tentang masalah mutasyabihat dan muhkamat, di atas pendapat-pendapat. Di atas apa? Di atas pendapat-pendapat Allah Subhanahu wa taala. Di atas pendapat yang banyak di kalangan alim ulama kita. Faqala Jabir ibn Abdullah wa huwa muqtada qauli Sya'bi wa Sufyan ats-Tsauri wa ghairihima. Dan berkatanya Jabir anak Abdullah, dan ini pendapat pun jadi selaras molek dengan pendapat Sya'bi dan Sufyan ats-Tsauri dan lain-lain daripadanya. Di kalangan hak tokoh-tokoh ulama lah. Katakan dia kata al-muhkamat min ayil Quran ma arafa ta'wilahu wa fahima ma'nahu wa tafsirahu. Ingat molek ayat muhkamat iaitu daripada ayat-ayat Quran yang kita mengerti, yang kita mengertikan akan tafsir dia dan faham akan maknanya, dan faham akan apa? Faham akan maknanya dan penerangannya. Itu makna ayat muhkamat. Ayat apa? Ayat muhkamat. Boleh kita faham. Kemudian orang kata, ayat muhkamat ini makna kata ayat yang menunjuk di atas satu makna. Makna lain tak masuk. Nampak tu tak? Hak ni kata ayat mutasyabihat, mana ayat yang banyak makna, kita nak menentu tak boleh. Nampak tak tu? Biasa dengar tak tu perkataan umpama tu. Maka kita nak jawab kata, kita nak faham makna ni nak buat lagu mana?
Tidak ada dalam Quran malaikat dia banyak makna. Hingga lafaz roh sendiri tu apa makna? Dalam Quran. Ar-ruhu, kalimah ar-ruhu satu makna. Bukan satu makna. Berbagai-bagai makna. Tidak seorang pun di kalangan ulama royak kata ayat hak sakut paut dengan roh ni ayat mutasyabih juga. Tak. Kalau ayat ayat mutasyabih ni buat apa? Kerana banyak makna. Orang panggil ta'rif tak ada sempurna. Kalau dalam orang mengaji panggil ta'rif yang ghairu jami' wala mani'. Yang tak sempurna lah kita kecek bahasa kita. Tak merangkungi semua dan tak menyekatkan ta'rif dia tu. Lepas tu nak buat lagu mana? Kemudian hendak buat macam mana? Nak faham makna daripada maksud hak kalimah dia tadi itu, pasti dia kena turun duduk dalam ayat. Ulama kata, apabila kalimah mufrad turun duduk dalam ayat, duduk dalam jumlah, maka kita boleh menentulah kata jumlah maksud kalimah tadi itu Tuhan nak macam mana, Nabi nak macam mana, mau macam mana, boleh tahu. Sebab tu kaedah tubik di sisi ulama kita as-siyaq tahakkum. Makna kata siyak, makna jumlah tadi itu, susunan cakapan tadi itu, dia boleh menentu kata kalimah ni hak Tuhan kanak ni nak makna macam mana. Ni kita ada ayat banyak kali dah. Nawi kita faham tu. Nampak tu tak? Nawi kita nampak jelas tu. Faham nah? Makna kata, kita reti kata kalimah boleh kita nak faham bila? Apabila dia turun duk dia dalam jumlah, kita boleh tahulah kata dia ni maksud macam mana. Ada orang kata banyak mana, itu adalah pedaya daripada mereka yang ada habuan. Pedaya daripada mereka yang ada habuan yang tertentu. Tak ada nak kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala bulat-bulatnya, tak ada nak. Nampak tu tak? Lagi kita akan tengok. Insya-Allah lagi kita akan tengok. Itu makna kata ayat muhkamat. Wal mutasyabih, adapun mutasyabih ni ma lam yakun li ahadin ila ilmihi sabil mimma sta'thara Allah Ta'ala bi'ilmihi duna khalqihi. Allah. Mutasyabih ni ingat molek. Yakni perkara mana ayat yang tidak kuasa seorang pun nak tahu. Tak ada jalan seorang pun nak boleh tahu. Apa? Kerana ayat tadi itu termasuk daripada perkara mutasyabih itu, termasuk daripada perkara ya Allah Subhanahu wa taala ista'tharahu. Apa makna ista'tharahu? Tuhan sifat ilmu khusus bagi Tuhan saja. Duna khalqihi, hamba dia tak boleh tahu. Tak kira malaikat, tak kiranya rasul, tak kiranya nabi-nabi, orang biasa tak kena kecek. Kalau malaikat pun tak tahu, rasul-rasul pun tak tahu, nabi-nabi pun tak tahu, orang lain tak kena bercakap dah lah. Cukup dah. Nampak tak tu? Ni cara dia. Ini cara dia. Itu maknanya. Gapo kata waqala ba'dhum, ya wari misal. Setengah ulama nak wari misal kita kata mutasyabih ni gapo dia? Gapo mutasyabih? Wa dzalika mithlu waqti qiyamis saah. Demikian itu seumpama waktu yang nak berlaku kiamat. Ni termasuk daripada mutasyabih. Reti kata hari kiamat tu ada, ya reti. Reti kata kelakuan hari kiamat tu nak berlaku gapo? Ya reti. Tapi waktu yang tetap nak berlaku kiamat itu kita tak boleh nak sakat. Termasuk kata dia tu adalah mutasyabih. Supaya hak kita buat khulasah tadi, hak kita buat kesimpulan tadi sama. Nampak tu tak? Ni nak kita jelas, kata gapo mutasyabih. Terkadang kita faham mutasyabih dia mana heret, Mu'tazilah heret biasa Mu'tazilah. Anak tiri dia heret ke biasa anak tiri dia. Nampak plus apa? Hak sunnah ni, hak kita sunnah ni, mazhab salah ni bawa lah mana? Tu kita faham. Lepas tu kita tak sadar jadi buku gapo lah kita nak bawa hak ni.
Kita ada hak nak bawa hak mana-mana. Kita tak ada siapa boleh duk paksa kita. Nampak tu tak? Kita nak pergi dengan alasan. Tu lah orang yang cidik, orang yang reti, orang yang ada alasan. Bukan mana kata, aku lagu ni. Ada alasan, aku tak tahu. Bukan. Nampak? Kita jangan nak jadi awal semua. We jadi orang sakofah, kata. Orang boleh nak terima apa-apa dengan alasan. Bukan duk ikut gitu. Bukan. Itu bukan ummah hak Nabi SAW kandak nak lagu tu. Bukan. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Tak tahu juga. Tahu tak kata Ya'juj wa Ma'juj ni gapo? Tahu sebab Nabi royak. Tahu tak kata dia akan mari pada dunia? Tahu. Tahu tak kata dia nak buat gapo apabila dia mari ke dunia? Tahu. Tapi bila nak keluar tak tahu. Itu termasuk daripada mutasyabih. Wad Dajjal. Dan Dajjal. Supaya kau nak keluar Dajjal bila? Tak tahu. Masuk dalam mutasyabih. Wa Isa. Dan Isa AS. Nak turun bila daripada langit? Tak tahu. Tahu tak kata dia tu Isa? Tahu. Reti tak? Reti. Faham tak? Faham. Tapi bila? Tahu. Itu adalah termasuk daripada mutasyabih. Wa nahwi al-hurufil muqatta'ah wa nahwi al-hurufil muqatta'ah fi awailis suwar. Dan juga masuk dalam mutasyabih, iaitu huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim. Nampak tak tu? Ain sin qaf ha mim yasin dan sebagainya. Ta sin mim dan sebagainya. Itu adalah termasuk daripada perkara-perkara yang mutasyabih. Ada tak? Qala al-Qurtubi, dan berkatanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala setelah daripada dia bawa banyak pendapat, lalu dia itu nak tarjih. Tarjih ni makna kata nak kita tadi itu tahu kata hak mana dalam banyak ni sepatut kita ikut dan pakai. Itu makna tarjih. Dia nak tolong buat khulasah pada kita. Turuh ni lebih molek. Itu ulama yang ada amanah. Bukan royak semua ikutlah. Dia nak ikut hak mana. Bukan lagu tu. Dia kena ada. Kita kena koci. Kata kena turut hak ni. Hak lebih molek. Royak belakang tak apa. Nampak? Yang sekadar ahli ilmu. Yang sekadar orang kita tempat kita. Kena tengok juga. Kena kecek manusia padai dengan qadar dia. Kalau kita naik tinggi berdoa. Tak boleh. Jadi punah. Dia tak faham hak kita. Jadi silap faham dia. Nyanyi agak dia. Nyanyi agak kita. Agama Islam kita ya hajar kecek pada-pada. Baik. Faham tu tak? Tu. Kalau gitu Imam Qurtubi kata wa hadza ahsanu ma qil fil mutasyabih. Hak ning lah hak molek sekali takrif yang dikatakan tentang al-mutasyabih. Hak ni hak molek. Nampak tu tak? Hak ni hak molek. Baik. Kemudian kita nak wari misal, satu misal di sini, tengok pada masa tu kita nak wari satu misal. InsyaAllah kita akan bawa misal mari banyak lagi di dalam pengajian kita. InsyaAllah kita nak tengok masalah ni dengan cara detail sikit, kerana kita kena duk mengaji sama. Ni dasar kita, pengajian kita, orang nak mengaji dengan aliran mazhab salah ni. Nampak tu tak? Kita tak usah pakai lah. Orang telinga dengar tak molek tu. Dia duk faham kata mazhab salah. Tu hak dia. Dia telinga tak molek umur banyak dah. Nampak tu tak? Jadi fahamnya jadi kurang sikit. Belalah kita tak lah dia siagak. Dia tak dia. Kita mari ngaji hak kita ni. We jadi molek. We jelas we molek kata hak ni adalah kita nak bawa we kena. Dengan alasan, dengan cara insya-Allah ta'ala. Jadi misal ayat ayat muhkamat, yakni ayat yang nyatanya makna dia. Tak ada berhajat pada kita kembali klik kepada ayat hak lain. Supaya ayat hak tadi lah, kita ada ayat tadi tu. Nampak tak tu? Ayat hak kita ada ayat tadi tu. Ayat mana? Ayat Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang faham bahasa Arab je reti lalu lah tu ayat gapo. Orang yang beriman, yang benar akan ajaran. Lah mana? Aku ni wajib di atas kamu puasa
sebagaimana aku wajib di atas umat yang belum daripada kamu itu berpuasa. Dengan sebab puasa ini, aku harap-harap mung tu termasuk daripada orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Faham tak? Faham? Tak ada kena pergi ambil ayat ni, pergi klik pada ayat lain. Tak dah. Nampak tu tak? Sebab, nak klik buat apa? Sebab ia nyata dah pada huraian dia, pada keterangan dia. Nampak tu tak? Ni nak kita nampak jelas. Nak nampak jelas. Kemudian ayat mutasyabih. Ni kita nak misal satu misal. Lepas tu kita kira ayat mutasyabih ni iaitu ayat yang pasti kita kena kembali ayat tu kepada ayat lain. Ataupun kita kembali klik kepada ayat hadapan dia tu. Ataupun belakang dia. Tu cara. Jangan kita ambil tengah hak kita nak tu. Kalau orang ambil tengah hak yang nak saja, itu apa panggil allazina fi qulubihim zayg. Mereka yang ada dalam hati dia itu penyakit. Lagu mana? Tengok. Satu ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala duk royak dalam Quran ini. Cuba kita buka Quran kita dalam Mushaf Utsmani tu pada suratil Qasas. Pada surah Al-Qasas. Surah Qasas ni iaitu ayat teratur ataupun susun ni Mushaf Utsmani ni iaitu ayat yang ke-28. Pergi balik tengok. Ayat yang semua 88 ayat. Kemudian kita pergi tengok pada ayat yang ke-88. Saya nak waktu tubik satu ayat yang nampak kesamaran. Banyak orang yang hati penyakit dok akak ayat-ayat lagu ni, dia tak mau nak kembali klik pada ayat ayat muhkamat. Nampak tu tak? Sebab apa yang buat lagu tu? Kerana ia ada tujuan yang tertentu. Tujuan dia ibtira al-fitnah, mula-mula sekali. Nak berlaku fitnah. Gapo mana fitnah? Nak orang Islam faham salah. Sedangkan Quran ni yang nyata dah. Tibyanan likulli syai'. Keterangan bagi semua urusan, terutama urusan iman. Nyata dah. Tak boleh nak buat kan dah tu. Nampak tu tak? Cuba kita tengok. Pada akhir masa ni kita tengok. Dia kata misal. Ini misal ayat mutasyabih yang pasti kita kena kembali klik pada ayat muhkamat. Nah, cuba kita tengok. Tuhan kata wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Hei manusia, janganlah mung tu seru serta Allah Ta'ala Tuhan yang lain. Ayat nyata lagi. Nyata. Maka orang sunnah saja tak seru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kira dunia di mana-mana tempat. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azim sultanik. Li jalalika wa azim sultanik. Alhamdulillah. Tak seru malaikat ya Allah saja. Ya Rahman, ya Razzaq, ya Wahhab. Itu yang seru. Tak ada ya lain benda, tak ada. Apa? Benda seru benda yang gaib. Seru benda yang dia itu tahu kata perkara yang dia seru tu tak lain, tak bukan hak yang nak menunai hajat dia itu Allah Ta'ala hanya jua, dia seru juga. Lalu ayat faham dah tu? Itu nyata malak tu. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan malaikat dia. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya jua. Lalu ayat ni mari. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap perkara binasa belaka malaikat muka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Malaikat muka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marinya orang yang ada penyakit dalam hati, orang yang nak kepada fitnah, orang yang nak putar belik ayat Quran, dia kata ayat ni kalau nak pakai sepanjang Quran, tak pakai seperti cara mikir hak kita, nascaya habis licin Nampak tu dah, dia gambar dalam otak kepala dia, dalam fikiran dia. Kata semua nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan.
Tak kira sifat gapo nama apa hancur bilicing, binasa bilicing. Malaikat muka Tuhan hanya jua hak tak hancur, hak tak binasa. Nampak tu tak? Ha, ni dia. Maka dia kata ninglah kalau nak pakai tu Quran. Ninglah kalau tak senya takwil. Ninglah kalau tak senya apa nama turuknya jalan ni orang hak kamar dia dan sebagainya. Berbagai-bagai dia hurai. Nampak tu tak? Ha, tu dia. Maka kalau kita tengok pada huraian dia, kita apa tak ada ilmu? Oh ya, gapo nama lagi? Nampak tu tak? Betul sungguh. Kullu syai'in. Kalimah syai'in tu kalimah nakirah. Idhafat pula dengan kalimah kul tu. Kul tu depan maka idhafat isim nakirah. Mana umum bilicing. Tu dia. Nampak tu tak? Sini yang nampak molek. Tetapi tepat hak kullu bid'atin dalalah. Dak ada khusus pula. Ya Allah. Kaedah tu lah ya. Nampak kalau nak pakai sini pakai sana. Hak tu lah, tak ada hak lain. Lalu dia kata, itulah zahir bagi ayat Quran dia kata. Ni setengah-setengah daripada manusia. Alhamdulillah orang sunnah sekarang lah ni semua awamun nas reti belaka dah. Kata mereka nak gapo. Hudoh demo ni. Nampak dah tu? Walik ke tak ada mana. Nah, orang kita tak ada mana, alhamdulillah, tak ada mana. Nya ada kok mana-mana pesen bucu-bucu, hak tak ada tu ya ada lah. Tapi bahasa dia lah, utai-utai ni kita kena tebah juga. Utai-utai ni kita kena cuci cerah juga. Kita nak menoreh panggetah pun jadi payah kalau utai tak ada ni tak. Jadi ya duk bubuk airnya, bubuknya bajanya gapo ya kita kena tebah-tebah tu baik. Nampak tu tak? Itu dia kata dia kata ninglah zahir bagi ayat Quran. Maka dia pegak situ. Kata kalau nak pakai sepatu heraya, itulah kata semua binasa belaka. Zat Tuhan apa binasa, malaikat muka tak binasa. Sifat Tuhan apa binasa, malaikat muka tak binasa. Nama Tuhan semua binasa belaka. Ni apa yang kata orang yang habis itu tu, orang habis alladzina fi qulubihim zaigun tu. Lalu ayat ni Tuhan sendiri tafsir, masya-Allah. Ayat ni tak nyata, nisbah bagi kita kalau dia putar-putar lagu tu ada gak jalan bagi dia. Kita kena kembali ni mutasyabih. Jadi mutasyabih kembali kepada muhkamat. Apa? Sebab saya kata hunna ummul kitab. Karena dia sebagai ibu kitab. Mana cuba kita balik tengok. Balik tengok di dalam suratul Rahman. Di dalam suratul Rahman ayat yang ke 26 dan 27. Tengok. Cuba kita tengok ayat yang ke 26 dan 27. Tengok. Ini ayat muhkamat ni. Main nak tafsir ayat mutasyabih saat ni. Faham gitu? Ni cara kita nak kembali mutasyabihat kepada muhkamat. Tentang masalah hak mutasyabihat kita duk ngaji ni. Pasti ya ada jawab dalam Quran. Dalam Quran sendiri jawab, bukan orang lain, bukan amor duk jawab lah, bukan kita. Tuhan sendiri jawab. Alah mana tengok. Tuhan kata kullu man 'alaiha fanin. Tengok pada ayat tu. Kullu man 'alaiha fanin. Tiap-tiap mereka. Man tu pia. Man tu siapa? Makhluk. Masuk dah zat Allah Ta'ala? Tak. Zat Tuhan pun tak masuk. Sifat Tuhan pun tak masuk. Nama Tuhan pun tak masuk. Perbuatan Tuhan pun tak masuk. Sebab tu kata kullu man. Kullu man. Tiap-tiap mereka. 'Alaiha. Tok Nahum. Rajak mana tu? Kembali klik pada mana? Pakat semula suara daripada ahli tafsir kata 'alaiha ay 'alal ard, di atas muka bumi. Allahu akbar. Tiap-tiap mereka yang ada di atas muka bumi ni fanin, binasah bilicing. Maka ayat ni kullu man 'alaiha fan ditafsir ayat kullu syai'in halikun. Tu tafsir situ. Kembali ayat nu mai sini. Salah kata ayat ni menerangkan maksud ayat tadi. Daripada ayat mana? Daripada ayat suratul Qasas ayat 88. Tu kembali klik situ. Itu makna kata hunna ummul kitab. Mereka inilah
Gapo nama? Kembali kelik ayat mutasyabih kepada ayat muhkamat. Karena Quran dua-dua ayat dah ni tak nak bimbed dah. Kullu man 'alaiha fanin. Patu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajah bagi Tuhan engkau yang ampunya kemuliaan dan kebesaran. Baik. Kalau gitu kekal Tuhan muka engkau di sini mana kan? Mana kata zat Tuhan itu sifat Tuhan berbinasa? Nama Tuhan berbinasa, perwaktan Tuhan berbinasa. Gitu makna? Tak. Orang pahal lagu tu alladzina fi qulubihim zayg. Orang pahal lagu tu adalah orang yang ada penyakit dalam hati. Ada tujuan yang tertentu, ada habuan yang tertentu, nak pada dunia tak mau, nak pada keredaan Allah Taala dan hari akhirat tak ada. Hawa apa boleh tafsir lagu tu? Kerana Tuhan ayat tu kullu man 'alaiha fan. Mana kullu syai'in halikun, mana makhluk tu. Nampak tak tu? Itu adalah makhluk. Kekalnya muka bagi Allah. Kalau kita Allah tu kekal. Menunjuk kata Allah Ta'ala bersifat dengan muka. Habis. Habis ni. Tak ada kata, tak kalau nak pakai turut Quran, habis licing sifat tu. Tak. Itu allazina fi qulubihim zayghun. Orang yang ada hati itu penyakit. Ni. Tuhan rakyat sendiri. Kullu man 'alaiha fan. Gapo hak fanin? Man 'alaiha. Ay man 'alal ard. Di atas muka bumi. Hak tu hak binasa bilicing. Bukan sifat Tuhan. Bukan perwaktan Tuhan. Bukan nama Tuhan. Ini adalah fahaman mazhab salaf. Ini adalah fahaman mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah hak sungguh. Nampak tu tak? Ni cara dia. Faham tu tak? Semua ni adalah ternyata di dalam Al-Quranul Karim. Siapa dia dah ambil ayat kullu syai'in halikun, mari dak jaga-jaga dalam masyarakat, fa'lam annahu rajulun fitnah. Tahu kata orang ni adalah seorang lelaki yang nak memfitnahkan. Insya-Allah masalah lagi akan datang kita akan bawa pula ayat-ayat sebagai soalan yang ada ni kita akan beri penjelasan pada perjumpaan yang lagi akan datang. Nampak tu tak? Ini satu misal saja daripada contoh. Lagi kita akan cakap malam-malam ni insya-Allah kita akan cakap tentang masalah umpama ni biiznillah. Supaya kita nak jalankan hak kita. Nampak tu tak? Kita tak ada kok tu, tak ada kok ni, nak jalan mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jalan. Ikut mazhab hak salafus salih supaya kita dapat duduk sekali dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabat dan tabi'in dan atba'it tabi'in dan tokoh-tokoh iman 4, tokoh-tokoh iman ni, tokoh-tokoh iman 10. Kita nak duduk dengan mereka, pakailah akidah supaya dengan mereka. Nampak tu tak? Tu. Itu adalah perkara-perkara yang kita boleh kemuka pada umat masyarakat pada malam yang mulia ini. InsyaAllah ada lagi kita kakaduk kikih tengok. Kita boleh faham sungguh. Tapi jangan kita lagi jadi masalah orang tu orang ni tak. Kita ngaji supaya kerana Allah Ta'ala dan nak seru dengan hikmat Allah Ta'ala. Nampak tu tak? Maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada akhir jilsah ini supaya kita itu dapat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dapat kita itu boleh berdasar akidah kita kepada akidah al-Islamiyah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tabi'in atba'it tabi'in bawa datang kepada kita supaya kita dapat selamat dunia dan di akhirat nanti. Janganlah kita terlupa satu tangi dalam arti kata sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan harta benda, dengan doa, dengan masa pengorbanan kita supaya kita dapat jaya bersama-sama di dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna wa anta alina qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.